Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah mengisytiharkan permulaan fasa endemik negara pada hari Rabu, 15 Disember 2021. Baginda menzahirkan harapan agar rakyat dan penduduk akan terus meningkatkan tanggungjawab sosial dalam mendukung dan mematuhi usaha-usaha kerajaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia menegaskan, walaupun fasa tersebut membolehkan orang ramai menjalani aktiviti-aktiviti harian seperti biasa, namun langkah berjaga-jaga masih sahaja diperlukan tanpa mengabaikan Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah putusan khas yang disiarkan ke seluruh negara sebentar tadi. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan sebagai negara yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, negara Brunei Darussalam menyempurnakan tanggungjawab dengan ikhtiar dan tawakal. Inilah dua bentuk usaha titah baginda yang menjadi kunci kejayaan negara mencapai apa yang dihasratkan. Dari masa ke semasa, kita terus mengikuti perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita dapat menyaksikan jumlah jangkitan yang kadangkala memberi sedikit harapan apabila jumlah kes harian kelihatan menurun. Namun ternyata jumlah kes-kes ini tidak menentu dan amat sukar untuk diramal. Keadaan seperti ini kita tangani secara berterusan. Beta memahami bahawa penularan jangkitan dan kesannya kepada kesihatan masih sahaja membimbangkan. Ia tidak boleh diambil ringan selama mana virus ini masih wujud di permukaan bumi. Seiring itu, beta bersyukur dan juga terharu melihatkan kerjasama serta kesungguhan rakyat dan penduduk dalam sama-sama menangani musibah ini. Strategi negara untuk terus bertahan sehingga wabak ini benar-benar berundur adalah harapan tertinggi kita. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah sejak beberapa bulan lalu, kesan penularan tetap dirasakan. Sekatan-sekatan yang terpaksa dilalui titah baginda semakin lama semakin berat untuk dihadapi. Misalnya, kerana sekatan, kita sampai terputus hubungan dengan masjid, surau dan balai ibadat. Begitu juga kerana sekatan sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian sampai menangguhkan operasi masing-masing. Demikian juga produktiviti ekonomi, perniagaan dan perkhidmatan awam tidak terkecuali turut terkesan oleh sekatan-sekatan yang dijalankan. Pendeknya, tidak ada yang terlepas daripada sama-sama menerima kesan. Sekatan-sekatan ini bukanlah dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ia adalah merupakan langkah-langkah kritikal selaras dengan keupayaan dan kesediaan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengingatkan, berdasarkan trend dan statistik negara dan global, wabak COVID-19 dilihat tidak akan hapus sepenuhnya dalam masa terdekat. Namun ini hanyalah jangkaan jua, di mana setiap jangkaan itu tidaklah semestinya tepat. Yang betulnya, semua perkara adalah terpulang kepada Allah belaka. Jika Allah mahu, apapun perkara boleh saja berlaku.
Nabi Allah Ayub alaihi salam dalam sekian lamanya telah diuji oleh Allah dengan penyakit luar biasa yang pada zahirnya dapat dianggap sebagai tidak ada harapan lagi untuk sembuh, sehingga masyarakat dan bahkan keluarga baginda sendiri juga sampai lari meninggalkan baginda. Tetapi setelah Nabi ini mengadu dan berdoa kepada Allah, maka baginda telah dikurniakan kesembuhan dan malah mendapat kelebihan setelah sembuh itu. Inilah antara petunjuk mengenai kuasa Allah, dan sekaligus kita boleh menjadikannya sebagai sandaran mengapa kita mesti terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sudah tiba masanya untuk negara melangkah setapak ke hadapan untuk mengurangkan gangguan kualiti hidup yang ada. Dengan mengambil kira situasi yang ada sambil menerima hakikat kehidupan cara baru, maka sudah tiba masanya untuk kita melangkah setapak ke hadapan untuk mengurangkan gangguan kualiti hidup yang ada, iaitu dengan memilih jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hubungan ini, beta bertawakal kepadanya mengisytiharkan permulaan fasa endemik negara pada hari Rabu 10 hari bulan Jamadil Awal 1443 bersamaan dengan 15 Disember 2021. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, dalam fasa endemik tidak dijanjikan jumlah kes menurun atau naik dan tidak juga bermakna negara sudah berjaya atau tidak. Tetapi sebaliknya, kita masih sahaja dituntut untuk menitik beratkan kerjasama dan kepekaan di kalangan masyarakat dalam masa menjalani kehidupan norma baru. Beta berharap rakyat dan penduduk akan terus meningkatkan tanggungjawab sosial dalam mendukung dan mematuhi usaha-usaha kerajaan. Walaupun fasa ini membolehkan orang ramai menjalani aktiviti-aktiviti harian seperti biasa, namun langkah berjaga-jaga masih sahaja diperlukan tanpa mengabaikan Standard Operating Procedures (SOPs) yang ditetapkan. Dalam titah, baginda mengingatkan tidak dinafikan perasaan bimbang atau khawatir terhadap penularan masih sahaja ada. Oleh itu, kita janganlah lalai dari terus berhati-hati atau beringat-ingat. Keputusan untuk meneruskan kehidupan norma baru adalah berasaskan kepada kajian dan analisa saintifik serta data-data yang berkaitan. Namun pemantauan terhadap jangkitan akan tetap dilaksanakan, terutama kes-kes kritikal yang memerlukan pemantauan rapi dan bantuan alat tertentu. Dalam masa yang sama, kita juga perlu kekal dan konsisten dengan amalan-amalan yang selama ini kita laksanakan, iaitu sembahyang hajat, membaca Al-Quran, berselawat, berdoa dan berzikir, memohonkan rahmat Allah untuk membebaskan Brunei Darussalam dari wabak coronavirus. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menzahirkan rasa terharu dengan kesabaran ahli keluarga yang tidak dapat mengkebumikan
atau membuat penghormatan terakhir kepada insan-insan tersayang yang pergi buat selama-lamanya akibat pandemik. Dalam kita bakal meneruskan kelangsungan hidup dalam norma baru, kita janganlah lupa terhadap mereka yang telah pergi buat selama-lamanya disebabkan kerana jangkitan. Beta sendiri turut bersimpati dan merasakan kesedihan yang amat mendalam di atas pemergian mereka itu. Beta juga terharu dengan kesabaran ahli keluarga yang tidak dapat mengkebumikan atau membuat penghormatan terakhir kepada insan-insan tersayang akibat terhalang oleh pandemik. Pada mengakhiri titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menangani wabak coronavirus. Sebelum mengakhiri perutusan ini, beta merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada petugas kesihatan, penjawat awam, pasukan polis di Raja Brunei dan angkatan bersenjata di Raja Brunei serta para sukarelawan yang telah menyumbangkan khidmat masing-masing. Dan beta juga turut memberikan penghargaan kepada semua lapisan masyarakat di negara ini yang sentiasa berganding bahu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dalam menangani wabak coronavirus. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keputusan untuk beralih kepada fasa endemik ini mendapat keberkatan serta segala perancangan dipermudahkan dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. 35 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,343 orang. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, 4 kluster baharu turut dikenal pasti. Terdapat tambahan 14 kes baru kepada 5 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 16 kes. Kesemua kluster-kluster ini merupakan kluster rumah di mana kluster kedai gunting Ajib Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 101 kluster. Manakala terdapat 5 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 22 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,945 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 298 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,148 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 659,767 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengungsikan pada 10 Disember 2021, 2,075 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 2,033 orang di kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,834 orang, iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 374,815
orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 87% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sebagai pemimpin masa depan, generasi lebih muda mempunyai kebolehan untuk membangun dan merubah negara ke arah mencapai wawasan negara 2035. Berucap semasa majlis pembukaan sidang kemuncak memperkasa belia BIBDS 2021. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD berkata, dengan perbincangan dan kesedaran yang semakin meningkat mengenai perubahan iklim dan kemampanan, generasi muda mempunyai semangat, kreativiti dan idea untuk berada di barisan hadapan dalam perubahan dan inovasi. Social media and new technologies are embedded in your daily lives, and that knowledge can be used to catalyze positive change and collective action. It's the youth who are in the central position to drive positive transformation, acting as the key agents for development and progress. Sidang kemuncak itu akan memberikan platform yang bermakna bagi golongan muda di negara ini untuk belajar dari contoh yang baik dari segi cara menangani kesukaran, cara menyokong perubahan dan berkomunikasi dengan empati, keterbukaan dan kebaikan. BIBDS 2021 membawa tema membangun pemimpin masa depan berdaya tahan dan membina berdasarkan momentum sidang kemuncak tahun lepas meskipun diadakan secara maya. COVID-19 merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebagai umat Islam khususnya hendaklah sentiasa bersangka baik termasuk menghayati dengan penuh keinsafan akan beberapa hikmah di sebaliknya. Justru perlunya kita semua sentiasa bermuhasabah diri dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan selain perlunya untuk meningkatkan ketahanan diri dengan sentiasa bersabar dan memanjatkan doa dalam menghadapi ujian yang diberikan. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa majlis ceramah khas secara maya anjuran Jabatan Perancang Bandar dan Desa sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tahun ini. Menyertai majlis Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Ceramah khas bertajuk COVID-19, Allah Sayang, antaranya menyentuh mengenai fasa peralihan dan persiapan ke era endemik kelak yang menekankan perlunya warga perkhidmatan awam, khususnya untuk menyesuaikan diri dengan beberapa norma baharu. Pengisian ceramah juga turut menekankan sifat tanggungjawab dan disiplin diri dengan menjadikan tugasan kerja masing-masing sebagai amanah yang perlu ditangani secara hikmah dan bijaksana. Sempena Brunei December Festival 2021, Royal Brunei Culinary RBC and Mixed Media menganjurkan acara Culinary Journey secara virtual Cooking with Soul yang disokong oleh Kedutaan Republik Korea di negara ini. Acara berlangsung petang tadi di RBC Central Kitchen, Lambap. Hadir Tuan Yang Terutama Kim Song-un, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Acara tersebut merupakan demonstrasi masakan secara virtual selain kelas memasak yang terbuka kepada orang ramai dengan bayaran penyertaan sebanyak RM28 seorang. Bayaran tersebut juga akan disalurkan kepada COVID-19 Relief Fund. Acara diharap akan dapat menjadi permulaan bagi banyak lagi acara memasak secara virtual di masa akan datang. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan KKBS melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Majlis Belia Brunei mengadakan bengkel meluangkan masa bersama ibu bapa dan anak-anak. Pengisiannya tunjuk cara membuat kuih Rice Krispie Treat. Aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021. Lebih kurang 80 orang terdiri daripada penuntut-penuntut sekolah, ibu bapa
guru-guru dan orang ramai menyertai bengkel yang diadakan secara maya. Menyertai bengkel yang berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta komunikasi di antara ibu bapa dan anak-anak agar dapat meluangkan masa bersama terutama di musim cuti persekolahan. Musabaqah Al-Quran Antarabangsa Pusingan ke-38, Musabaqah Al-Quran Antarabangsa bagi golongan kurang penglihatan kelima dan Musabaqah Al-Quran bagi pelajar antarabangsa kali ke-7 peringkat pertama Anjuran Republik Islam Iran berlangsung secara maya hari ini. Mewakili negara Brunei Darussalam ke musabaqah tersebut, Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran yang menyertai kategori menghafaz 30 juzuk Al-Quran bagi musabaqah Al-Quran pelajar antarabangsa ke-7. Awang Abdul Aziz merupakan pelajar Prayus 1 Syariah, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah dan juga merupakan johan kategori E menghafaz 30 juzuk Al-Quran di musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 2019. Pencapaian dan prestasi yang memberangsangkan antara faktor yang melayakkan sebuah syarikat tempatan untuk menerima anugerah perniagaan ASEAN ABA baru-baru ini. Anugerah tersebut adalah sebagai pengiktirafan kepada syarikat berkenaan Excel Tech Solutions Sdn Bhd atas sumbangannya kepada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi rantau semasa pandemik ini. Syarikat tersebut memenangi sektor integrasi utama bagi tenaga dan kategori pengusaha muda. Ditubuhkan pada tahun 2012, syarikat berkenaan menyediakan produk dan perkhidmatan untuk industri minyak dan gas. Dengan 57 pekerja, syarikat tersebut kini memberi perkhidmatan kepada lebih 30 projek. Create a business continuity plan tailored specifically for your company. Always prioritize the safety of your company and customers. Follow SOPs and control measures given by our ministries. Be resilient and learn to adapt fast. Dua pekerja lelaki warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Shaheen Khan memegang nombor pasport BL08644097 hubungi Balai Polis Muara di talian 277-0140. Manakala sebarang maklumat mengenai Muhammad Anisur Rahman memegang nombor pasport BQ01481177 hubungi Balai Polis Limau Manis di talian 2683035. Maklumat juga boleh disalurkan dengan menghubungi talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Brunei Unexpected Kingdom Ultra Marathon Bukom 2021 Virtual Run. Anjuran Begawan Atlet masih membukakan penyertaannya kepada orang ramai sehingga esok 12 Disember 2021 dengan pembayaran pendaftaran berjumlah RM35. Aktiviti yang pertama kali diadakan secara maya bermula pada 1 hingga 31 Disember 2021 merupakan salah satu acara pengisian Brunei December Festival pada tahun ini. Acara Bukom sejauh 75 km dilaksanakan secara virtual mengikut garis panduan yang disarankan dan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini, seramai 63 orang telah mendaftar. Sebarang maklumat lanjut mengenai acara Bukom, orang ramai boleh lari ke Facebook atau Instagram kami iaitu Brunei Ultra Marathon.